Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada sesi ini saya akan memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan kursus Islam dan Pengurusan dan Sekitar CTU 261. Kodnya CTU 261, iaitu sebagaimana sedia maklum bahawa kursus ini perlu diambil oleh pelajar Part 3, iaitu Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah ataupun AP 111, kemudian pelajar Jabatan AP 114, seterusnya pelajar AP 116 dan yang terakhir pelajar AP 119. Ini antara jabatan-jabatan yang perlu mengambil kursus ini semasa Part 3. Jadi untuk kursus ini kita akan berlangsung selama 14 minggu. Jadi jam pertemuan seminggu ialah 2 jam seminggu. Berbalik kepada silibus ataupun tajuk-tajuk yang kita akan belajar dalam kod ini, kita akan mengambil masa selama 10 minggu. Seterusnya minggu ke-11 hingga 14 merupakan minggu ulang kaji dan seterusnya minggu ujian. Jadi tajuk-tajuk yang terpapar dalam slide yang anda semua dapat lihat merupakan tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan dalam sepanjang minggu pengajian nanti. Okey, seterusnya untuk penilaian semester. Penilaian semester, para pelajar ataupun keperluan kepada kursus ini dibagi kepada 4 tugasan, iaitu tugasan pertama, pelajar perlu melaksanakan pembentangan ataupun presentation. Jadi markah untuk pembentangan ialah 20 markah. Jadi pembentangan ini dilaksanakan secara individu. Lazimnya pembentangan ini merujuk kepada assignment ataupun folio nanti. Sebab dalam tugasan 2 nanti para pelajar perlu melaksanakan ataupun menyiapkan satu folio. Jadi pembentangan ini merujuk kepada assignment ataupun folio yang dilaksanakan oleh pelajar di dalam tugasan 2 nanti. Pembentangan wajib itu 20 markah. Jadi perlu dilaksanakan secara individu. Okey, yang kedua, tugasan kedua ialah assignment ataupun folio, ataupun kita boleh katakan kertas kerja bertulis. Juga markahnya 20 markah. Lazimnya tugasan ataupun folio ini dilaksanakan secara berkumpulan. Jadi taklimat ataupun pembahagian nanti akan diperincikan oleh pensyarah masing-masing, merangkumi tajuk assignment ataupun tajuk folio, merangkumi ahli kumpulan, dan mungkin juga akan diberikan contoh-contoh penilaian ataupun kriteria yang perlu ada dalam sesebuah folio ataupun assignment tersebut. Jadi kita akan laksanakan secara berkumpulan. Pembahagian ahli kumpulan nanti akan dilaksanakan dan juga dibincangkan dengan lebih mendalam bersama dengan pensyarah. Itu yang kedua, assignment ataupun folio. Yang ketiga, tugasan ketiga ialah ujian akhir ataupun kita panggil juga kuis. Lazimnya ujian akhir ini kita akan laksanakan pada minggu ke-12 ataupun minggu ke-13. Jadi maklumat lanjut berkenaan dengan ujian ini akan disampaikan oleh pensyarah. Dilaksanakan secara individu, markahnya ialah 30 markah. Jadi untuk ujian ini, di segi pelaksanaannya, kesemua soalan adalah berbentuk esei. Dan juga satu lagi bahagian iaitu dalam bentuk objektif. Untuk ODL ini, sistem pengajaran secara ODL,
kita bahagikan soalan ujian itu kepada satu bentuk esei, yang kedua berbentuk objektif. Itu untuk soalan untuk ujian akhir nanti. Okey, 30 markah. Jadi media pelaksanaan mungkin secara online juga akan dibincangkan nanti secara mendalam oleh pensyarah. Apakah medium yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian akhir. Seterusnya yang terakhir iaitu tugasan 4. Pelajar perlu melaksanakan satu lagi tugasan, iaitu sama sebagaimana folio ataupun assignment, cuma tugasan 4 ini diperincikan kepada aspek-aspek tertentu. Sama ada mungkin pensyarah akan minta pelajar nanti membuat satu assignment ataupun folio berkaitan dengan analisa ayat Al-Quran. Ataupun mungkin pensyarah akan pilih untuk pelajar melaksanakan analisa terhadap hadis, ataupun mungkin pensyarah akan pilih artikel review, ataupun mungkin juga pensyarah akan pilih case study. Jadi daripada keempat pilihan ini, hanya satu saja yang akan ditetapkan oleh pensyarah untuk dilaksanakan oleh pelajar. Sama kalau pensyarah minta pelajar buat analisa ayat Al-Quran, jadi mungkin akan ditetapkan contohnya pelajar akan melaksanakan analisa ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 hingga 20 contohnya. Ataupun mungkin akan dibagikan kepada beberapa ayat lagi berdasarkan kepada kumpulan. Kalau sudah melaksanakan analisa ayat Al-Quran, tak perlu lagi untuk artikel review dan lain-lain. Kalau pensyarah pilih artikel review, maka yang lain-lain tak perlu lagi dilaksanakan. Satu saja daripada empat pilihan yang perlu dilaksanakan untuk tugasan 4. Jadi tugasan 4 ini juga dilaksanakan secara berkumpulan. Berkumpulan mungkin akan menggunakan kumpulan yang sama sebagaimana assignment dalam tugasan 2, ataupun mungkin akan bertukar alih kumpulan. Itu bergantung kepada pensyarah nanti. Jadi markahnya ialah 30 markah. Okey. Jadi sebagaimana dimaklumkan oleh pihak pengurusan UiTM dan lain-lain, semester ini pelajar akan melaksanakan pengajian secara ODL ataupun online sepenuhnya. Jadi kami para pensyarah meminta kerjasama daripada pelajar-pelajar untuk menyertai dan juga memberikan kerjasama yang baik terhadap pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang semester ini. Jadi berkenaan satu lagi tadi tertinggal berkenaan dengan tarikh akhir penghantaran tugasan dan lain-lain, itu juga akan dimaklumkan oleh para pensyarah masing-masing berkenaan dengan penilaian semester. Bila nak buat, bila nak laksanakan, bila akhirnya nanti pensyarah akan perincikan dalam kelas masing-masing nanti. Itu saja daripada saya berkenaan dengan taklimat untuk pelajar semester 3 yang mengambil subjek Islam dan Pengurusan Sekitar ataupun kod CQ261. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.